Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, so hari ini kita akan sambung discussion kita untuk topik yang baru. Sebelum ni kita dah study topik 8 iaitu tentang sukatan serakan. Kan? Kita dah study semua, dah go through and then kita dah buat latihan juga. So hari ni kita nak masuk topik baru, topik yang ke-9 iaitu kebarangkalian peristiwa bergabung. Okay, kebarangkalian peristiwa bergabung ni akan ada beberapa part yang akan kita cover. Basically part yang ni akan ada beberapa part lah, tak habis hari ni. Macam sebelum ni juga kan. Okay, so yang pertama hari ni kita akan kenali dulu apa itu peristiwa bergabung dan macam mana nak senaraikan peristiwa bergabung. Okay, next. Okay, apakah maksud peristiwa bergabung? Okay, peristiwa bergabung ni ialah gabungan dua atau lebih peristiwa dalam satu kesudahan. Okay, sebagai contoh, ada dua orang di tengah bermain awesome, betul tak? Yang kita main awesome tu, kan? Dengan peristiwa batu, burung dan air. Kan kita ada peristiwa batu, burung dengan air. Okay, so kesudahannya ialah batu-batu. So basically kat sini maksud peristiwa ni ialah perkara ataupun peristiwa lah, kejadian yang berlaku kan. Kalau kita main awesome, kiranya kejadian yang mungkin berlaku ialah batu kan, yang pertama. Kedua ialah kejadian burung kan, kita buat burung. Dan yang ketiga ialah kejadian air, kita buat air kan. Okay, so basically kesudahannya ialah batu-batu. Kesudahannya kat sini disebabkan ada dua orang yang main awesome. Mestilah main dua orang kan, tak main seorang kan. So disebabkan ada dua orang yang main awesome. So kesudahan ni maksudnya yang pertama tu ialah batu-batu. Refer kepada orang pertama dia buat batu. And then orang yang kedua pun buat batu juga. Okay, so itu dikira sebagai kesudahan yang pertama. Okay, kita tengok kesudahan yang kedua maksudnya boleh jadi orang pertama dia buat batu. Tapi orang kedua dia buat burung. Kan? Okay, so itu kesudahan yang kedua. Kesudahan yang ketiga boleh jadi juga orang pertama dia buat batu, tapi orang yang kedua dia buat air. Macam tu. So sama jugalah sampailah kesudahan yang air-air. Maksudnya orang pertama dia buat air and then orang yang kedua dia buat peristiwa air juga. Kan? So kat sini kalau kita boleh tengok total kesudahan yang kita ada ialah kita ada batu-batu, kita ada batu burung, kita ada batu air, kita ada burung batu, kita ada burung-burung, kita ada burung air, kita ada air batu, air burung dan air air. So total kesudahan dia ialah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita ada total 9 kesudahan. Okey. Tengok next tu sebab apa? Peristiwa bergabung boleh terhasil daripada satu atau lebih eksperimen. So maksudnya peristiwa bergabung ni lebih daripada satu atau lebih eksperimen lah. Eksperimen tu maksudnya kejadian tu jugalah. Contoh kalau kita main awesome kan, kita main awesome, you main awesome sekali, so kiranya itu kira satu eksperimen. And then selalu kita main awesome kan sampai 3 kali ataupun 5 kali kan. So itu kira bilangan eksperimen lah. Contoh kalau you main sampai 3 kali. So kiranya bilangan eksperimen kita 3 kan. You main sampai 3 kali kan. First maybe you buat batu, yang kedua maybe you buat air, yang ketiga maybe you buat batu balik. Macam tu lah kan. So basically peristiwa bergabung ni dia terhasil disebabkan oleh peristiwa eksperimen yang berulang lebih daripada sekali. Macam tu. Next, kita tengok slide disebut jumlah kesudahan peristiwa. Okay, so macam mana kita nak tentukan jumlah kesudahan peristiwa? Macam kes yang tadi tu macam senang lah kan. Sebab macam basically peristiwa yang kita ada hanya 3. Betul tak? Kan? So senang lah kita nak buat nak kira, nak kira lah basically senang kan. Katakanlah kalau macam peristiwa kita ada banyak, macam 5 ke 10 ke kan. Macam ni kita nak buat, betul tak? Okay, so kat sini kita tengok bagi dua peristiwa bergabung, jumlah kesudahan yang mungkin untuk dua peristiwa ialah formula dia NS. NS tu merujuk kepada bilangan ruang sampel sama dengan NA, maksudnya bilangan kesudahan untuk peristiwa A
didarabkan dengan NB ataupun bilangan kesudahan peristiwa B. Kita ambil contoh. Kat formula je takut tak faham. Tengok contoh. Sebagai contoh, ada dua orang pelajar tadi kan, dia main osom kan dengan peristiwa batu, burung dengan air. Betul tak? Okay, so kesudahan dia kan batu-batu. Refer kepada batu yang pertama tu maksudnya murid yang pertama dia buat batu and then murid yang kedua pun boleh jadi dia buat batu juga. Kan? So itu kesudahan yang pertama. Kesudahan yang kedua ialah murid pertama tu maybe dia buat batu. Tapi murid yang kedua tu dia buat burung. Itu untuk kesudahan yang ketiga. Kesudahan yang kedua, sorry. Untuk kesudahan yang ketiga, maybe murid pertama dia buat batu and then murid kedua dia buat air. Begitulah sampai habis kesudahan. So, kita tengok kat sini, contoh peristiwa A tu merujuk kepada pelajar satu memilih antara batu, burung dan air. Betul? Peristiwa A tu merujuk kepada kejadian yang berlaku pada peristiwa pada pelajar pertama tadi lah. So, boleh jadi dia buat batu, boleh jadi dia buat burung dan boleh jadi dia buat air. So basically kat sini bilangan ruang sampel untuk peristiwa yang pertama ataupun kejadian yang boleh berlaku pada murid pertama tadi ialah 3. Kan? Dia boleh buat batu, dia boleh buat burung dan dia juga boleh buat air. Betul tak? Okay, peristiwa B ni merujuk kepada kejadian ataupun peristiwa yang berlaku pada pelajar yang kedua ni lah. Kalau kita tengok dekat pelajar yang kedua ni, dia pun ada pilihan yang sama. Dia pun ada pilihan untuk nak buat batu, untuk nak buat burung dan untuk nak buat air. So basically kesudahan peristiwa B ni kita boleh simpulkan dia pun ada 3 bilangan kesudahan kan. So NA tadi ada 3 sebab dia boleh buat pilihan batu, burung, air. Peristiwa yang B merujuk pada pelajar kedua ni pun boleh mempunyai bilangan kesudahan 3 juga. Merujuk kepada pilihan batu, burung dan air. So by formula, kalau kita tengok kat situ, untuk mendapatkan bilangan ruang sampel kan ataupun bilangan ruang sampel ni samalah juga dengan bilangan kesudahan. Kan bilangan kesudahan, bilangan ruang sampel sama. Okey. Kita boleh simpulkan bahawa NA kena darabkan dengan NB. So NA kita apa? Okay. Ini tadi kita boleh simpulkan juga sebagai jumlah kesudahan. Bilangan ruang sampel tu sama lah jumlah kesudahan kan. Okay, so kat sini kita boleh tengok NA darab dengan NB. NA kita tadi berapa? 3, betul? Kita darabkan dengan NB pun 3. So kat sini kita boleh nampak bilangan ruang sampel ataupun jumlah kesudahan kita ialah 9. Okay, 9 ni merujuk kepada apa? Merujuk kepada batu-batu ni kira 1. Batu burung 2. Batu air ni kesudahan yang ketiga. Burung batu ni keempat, this one yang kelima, this one yang keenam, this one yang ketujuh, air burung yang ke-8 and then air yang ke-9. So kita boleh nampak jumlah kesudahan ataupun NS lah dari segi simbolnya ialah 9. Ada 9 jumlah kesudahan ataupun bilangan ruang sampel. Macam tu. Itu maksud dia. Okay, next kita tengok contoh. Contoh yang pertama ada dalam buku teks awak, dekat tempat surat 245. Okay, so tengok. Tulis ruang sampel bagi peristiwa bergabung di bawah. Okay, so basically 3 kepingkat berlabel dengan huruf A, I dan R. Macam I lah. A, I dan R dimasukkan ke dalam sebuah kotak. Okay, so basically kita ada kotak and then dalam tu ada kad A, ada kad I dan ada kad R. Macam tu. 2 keping kad dikeluarkan dari kotak secara rawak. Rawak ni random lah kan. Dia kira pejam mata lah, dia tak nampak kan. So dia ambil 2 keping kad dikeluarkan. Satu demi satu tanpa pemulangan. Maksud tanpa pemulangan maksudnya basically bila dia dah bawa keluar satu kad, kad tu dia tak masukkan balik. Contoh dia dah bawa kad, dia dah bawa keluar kad A kan. So kad A tu duduk luar. Lepas tu dia pegang lagi tangan dia, and then dia dapat kad I contohnya. Macam tu. Maksudnya kad A tadi dia tak masuk balik lah. Ataupun contoh kalau yang pertama tu maybe dia dapat kad I kan. Dia tarik kad I and then seterusnya kalau dia nak ambil kad yang kedua tu dia tak bawa masuk balik I tadi.
I tu stay dekat luar. So basically sama ada dia akan dapat A ataupun R lah. Betul? Sebab yang pertama tadi I tadi dah dekat luar. Betul tak? Macam tu maksud dia. Okay, tengok macam mana nak buat ruang sampel. Okay, so basically ruang sampel ni S lah kiranya. Dari segi formulanya S lah. Sampel sama dengan ini adalah kesudahan. Kesudahan-kesudahan yang kebarangkalian kesudahan lah. Basically bila dia minta ruang sampel maksudnya bilangan kesudahan. Dia minta bilangan kesudahan. So yang pertama boleh jadi disebabkan kita nak dua keping kad kan. Okay, so mungkin boleh jadi yang pertama you dapat kad A. Contohlah you dapat kad A untuk yang kedua pertama. Lepas tu you dapat kad A and then you letak luar kan. And then dekat dalam tu ada I dengan R. So bila jadi yang kedua you dapat kad I kan. So itu dikira kesudahan yang pertama. Kesudahan yang kedua boleh jadi juga kalau you ambil kad A tadi. Okay, kad A dah kat luar kan. Tapi kali kedua you ambil, you dapat kad R pula. Kan. So kiranya A dan R ni dikira sebagai kesudahan yang kedua. Ataupun mungkin boleh jadi first choose you tadi, you dapat kad I. Kan, you ambil, you dapat kad I. Lepas tu, you letak luar kad I tu. And then dekat dalam tu akan ada kad A dan R, betul tak? Lepas tu you ambil, you macam mata and then you tarik, you dapat kad A. So kad A tu dikira sebagai kad yang kedua ataupun peristiwa yang kedua lah kan. So this one dikira sebagai kesudahan yang ketiga. The same lah, samalah juga untuk yang seterusnya yang ke belakang ni. Kiranya yang pertama you dapat kad A, yang kedua boleh jadi you dapat kad A. Ataupun you dapat kad R yang pertama and then seterusnya you dapat kad A. Ataupun you dapat kad R dulu yang pertama and then seterusnya you dapat kad I. Kan? Okay. So kat sini kalau kita boleh tengok bilangan kesudahan kita ada this one 1, yang ni 2, yang ni 3, yang ni 4, this one 5, yang ini 6. So ada 6 bilangan kesudahan ataupun ruang sampel. Sama tu bahasa dia. Okay, next kita tengok. You boleh juga tentukan dari sudut kotak macam ni kalau perasan. Kan basically kita buat kotak, this one A, I dengan R. Atas ni pun kita punya sampel. A, I dengan R. Okay, so basically kalau perasan, kenapa kita hitamkan pada tempat A dengan A? Logiknya sebabkan dia kata tanpa pemulangan. So basically tak logik lah kalau you dapat A dan A. Betul tak? Sebab you dah bawa keluar A. Let's say the first choose you dapat A kan. And then you bawa keluar A tu. So tak logik lah kalau dalam kotak tu still ada A. Maksudnya tak logik lah kalau you still akan dapat A sebab dalam kotak tu dah tak ada A kan. A kan ada satu je kat luar tadi. So basically tak logik. That's why lah kita kod hitamkan means maksudnya tak ada kesudahan yang berlaku untuk mendapat A dan A kan. The same juga untuk I dan I. Bila you dah bawa bila you dah dapat I untuk the first pick kan, you mesti letak luar I tu kan. So maksudnya kat dalam tu dah tak ada I. So tak logik untuk you dapat the first pick tadi I and then the second pick also I kan. The same juga untuk R. Katakanlah kalau first pick you dah dapat R and then you letak R dekat luar, so kat dalam tu dah tak ada R kan. So basically R tak logik lah untuk you dapat R untuk second pick sebabnya R-nya hanya ada satu yang tadi you dah bawa keluar tadi kan. So tak mungkin lah you akan dapat R untuk kali kedua macam tu. So boleh juga you buat dalam bentuk kotak macam ni untuk dapat. Same juga this one kiranya A dan I, this one kiranya A dengan R, this one IA, this one RA, RI macam tu. Ataupun kalau kita tengok dari sudut nak kira formulanya, tengok peristiwa A tu merujuk kepada kad A, I dan R. Okay, peristiwa A ni maksudnya kan kita ambil dua keping kad kan. Okay, so peristiwa A tu merujuk kepada kad pertama yang you ambil. Kad pertama yang kita ambil boleh jadi kita dapat kad A, kad I dan kad R. Betul tak? So bilangan peristiwa kat sini ada 3. Okay, untuk kad B pula boleh jadi let's say kalau you ambil kad A yang pertama, so peristiwa B akan jadi sama ada I dan R, betul? So ataupun let's say kalau you ambil kad I yang pertama kan, so peristiwa B tu akan jadi
sama ada kad A ataupun kad R. Betul tak? Ataupun let's say untuk peristiwa yang pertama ataupun peristiwa A tadi, you ambil kad R bawa keluar. So basically peristiwa B ni akan jadi sama ada kad A ataupun kad I. Tapi apa-apa pun jumlah peristiwa untuk yang berlaku pada peristiwa B ni ialah 2. Kan? Sama je, sama ada you ambil A dulu, I dulu ataupun R dulu untuk peristiwa A, peristiwa B akan basically akan ada 2 kad lah. Kan? Sebab peristiwa A tadi ada 3 kad. So bila you dah bawa satu kad keluar, untuk ke peristiwa B, peristiwa yang kedua seterusnya akan ada baki 2 kad sahaja dekat dalam kotak. Kan? Macam tu. Okay, so kita tengok macam mana nak kira jumlah kesudahan. Basically 3 darab 2. 3 tu merujuk pada peristiwa A, 3. And then 2 tu merujuk kepada peristiwa B. This one. So 3 darab 2 sama dengan 6. So maksudnya betul lah. You kira ni kan, you dapat AI pertama, AR yang kedua, IA yang ketiga, IR yang keempat, RA yang kelima, and then RI susunan R dan I yang keenam. So kadang ada student dia macam keliru. Dia kata AR dengan RA ni sama. Basically tak. Sama juga macam IR dengan RI ni tak sama. Diorang tak sama sebab kalau yang AR ni merujuk kepada pertama you dapat A. Everything is all about sequence lah. Jadi yang pertama you dapat A, tapi yang kedua you dapat R. Kalau RA ni yang pertama you dapat R, yang kedua you dapat A. So berbeza. Berbeza. So basically kat sini kesudahan, jumlah kesudahan kita ialah 6. Kadang kalau dia minta soalan macam ni, jawapan dia hanya you tulis ni je sebenarnya. Yang kotak ni tak payah pun tak apa. Kan? Tapi just nak bagi you make sure sebab kadang student dia dah senaraikan sampel ni. Tapi bila dia kira dekat menggunakan formula ni, dia tak dapat 6. Maybe dia dapat 5 ke, maksudnya dia dapat 6. Tapi dekat sampel kat sini maybe dia tulis 5 je ke, dia tulis 4 je ke. So maybe ada yang tertinggal. So basically you tulis formula ni untuk nak reconfirm balik bilangan sampel you tu supaya cukup. Macam tu. Tapi basically kalau you dah yakin, this one pun dah betul dah sebenarnya. Ini je yang dia nak. Okay, next kita tengok. This one ialah rajah pokok. Kalau you jenis tak suka nak buat cara yang tadi tu, kan nak buat senarian macam tu, nak buat senarian A, I, R, I macam tu kan. You try buat rajah pokok. Rajah pokok ni pun sama juga. You buat rajah pokok yang macam ni, and then you akan get the same result juga. Basically kalau A untuk first pick, this one first pick, this one refer to second pick. First pick you ambil A, so second pick you akan ambil I. Ataupun this one akan jadi AI lah. A ni merujuk pada first pick, I ni merujuk pada second pick. Dapat sini. Kat sini merujuk pada this one first pick, this one second pick R. First pick A, second pick R. So this one. First pick I, second pick A. This one. First pick I, second pick R. This one, first pick R, second pick A. First pick R, second pick I. So semua pun ada kat sini kan. IA, IR, RA, RI. Sama juga, you kan dapat the same result. Boleh je you nak pakai cara mana-mana pun. Kan, asalkan bila minta ruang sampel, this one is the correct answer. Okay, next kita tengok contoh yang kedua. Contoh yang kedua, okay, ditanya juga, tulis ruang sampel bagi peristiwa bergabung di bawah. Okay, kita tengok. Basically, dia kata, ada 2 buah buku dipilih secara rawak daripada sebuah rak buku. Okay, basically kat sini dia kata, ada 2 buah buku yang dipilih. Ada 2 buah. Yang mengandungi 2 buah buku sejarah, 2 buku sejarah, sebuah buku geografi dan 1 buku maths. Dia suruh tuliskan ruang sampel. Ruang sampel maksudnya kita nak bilangan kita nak kesudahan kan. Okey, kita tengok cara dia. So basically yang first disebabkan dia nak 2 buah, so maybe first pick you akan ambil sejarah. Kat sini pun dalam kes tanpa pemulangan basically you dah ambil, you pegang and then you ambil second pick apa benda macam tu kan. So let's say first pick you ambil as sejarah,
And then second pick you ambil sejarah juga. Sebab sejarah ada dua kan. Ataupun yang kedua you boleh ambil sejarah untuk first pick. And then yang second pick you ambil geografi. Kan dah jadi kesudahan yang kedua. Tadi di kesudahan pertama. Okay. Untuk kesudahan yang ketiga boleh jadi maybe first pick you ambil sejarah kan. And then second pick you ambil buku maths. Macam tu. Untuk kesudahan yang keempat, boleh jadi juga the first pick you ambil sejarah and then the second pick pun you ambil sejarah juga. Kan? Macam tu. So sampailah kesudahan yang ke-6, 7, 8, 9, 10, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 kesudahan. Macam itulah. So, bila dia nak ruang sampel, this is your answer. Dah betul lah ni. Ataupun alternatif, you boleh buat cara kotak. Kotak ni pun sama. Kalau you perasan SS ni kita hitam. SS ni pun kita hitam. GG ni pun kita hitam. Dan MM ni pun kita hitam. S kat sini kalau perasan kita ada dua buku sejarah. Betul tak? So kiranya ini sejarah pertama, ini sejarah kedua. Macam itulah. So basically, bila you dah ambil buku sejarah yang pertama, tak logik lah yang kedua pun you akan dapat buku sejarah pertama tadi kan. Sebab sejarah pertama tadi kan you dah pegang. So mestilah sejarah pertama dah tak ada dekat rak tu, betul tak? So sama juga untuk S2 dengan S2 ni. Maksudnya bila first pick you dah ambil buku sejarah yang kedua, second pick you tak akan ambil sejarah yang kedua, betul tak? Sebab buku sejarah yang kedua tu you dah pegang, betul tak? So basically untuk kalau you perasan S2 dengan S1 ni kita ada, kan? Sebab boleh jadi you ambil sejarah yang kedua untuk first pick. And then second pick you ambil sejarah yang pertama. Itu logik lah. Kan? Kalau you cakap first pick you ambil sejarah kedua and then second pick pun sejarah kedua, macam tak logik pula. Betul tak? Kan? So, sama juga untuk geografi. Geografi pun, let's say you dah ambil yang pertama, tak mungkinlah ada buku geografi yang lain kan dekat rak tu. So basically, tak logik untuk you dapat geografi juga kali kedua sebab you dah ambil yang pertama tadi. Sama jugalah buku maths. Okay. So, kalau you buat cara table ni pun you akan dapat the same result. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sama juga you akan dapat 12 kesudahan. Kan? Kalau kita tengok dari sudut formula, peristiwa A tu merujuk kepada buku yang probability buku yang ambil ialah SSGF. Maksudnya buku sejarah pertama, sejarah kedua, and then geografi, and then matematik. So basically bilangan peristiwa boleh berlaku ataupun sampel dekat A tu kira ada 4 kan, sejarah, geografi, matematik. Okay, peristiwa yang B tu bila logic thinkingnya, bila peristiwa yang A, peristiwa pertama tadi you dah ambil satu buku, so sekarang ni baki buku dekat rak tu ialah 3, betul tak? So kita boleh simpulkan bilangan peristiwa dekat peristiwa yang B tu ialah 3. Sebabnya peristiwa pertama tadi ada 4 buku. And then you ambil satu kan, you dah ambil satu keluar, you dah pegang satu keluar. So basically untuk peristiwa yang kedua tu ataupun peristiwa yang B tu hanya ada 3 je buku baki. Macam tu. So kita masukkan dalam formula, kita tengok 4 darab 3 sama dengan 12. So kalau you dah buat cara ni 12, you kira sampel you cukup tak 12? Sebab kadang student ni dia tertinggal. Sampel ni maybe dia buat 11 je ke, dia buat 10 je ke, tinggal. Kan? So bila you buat formula ni, baru you boleh check lah, dia recheck balik lah yang mana you tertinggal tu. Kan? So nak lagi selamat sebenarnya kalau you rajin buat table. Sebab table ni jarang lah tertinggal. Betul tak? Kan? You ambil je balik. You dah buat table, you ambil je. Oh, yang pertama SS, yang kedua SG. Macam tu. Next, kita tengok. Ini adalah contoh raja pokok. Raja pokok pun boleh juga. Kalau ada student yang maybe dia selesa nak buat raja pokok pun, you akan dapat result yang sama. This one refer pada first pick, this one refer pada second pick. So basically this one SS. Untuk this one maksudnya first pick you dapat ambil sejarah, second one you ambil geografi, this one refer to first pick you ambil sejarah, second pick you ambil maths. So basically this one dikira sebagai kebarangkalian kesudahan lah. Kan? Next, kita tengok contoh yang ketiga. Tulis ruang sampel bagi peristiwa bergabung di bawah. Okey, jantina anak sebuah keluarga
yang mempunyai 2 orang anak. Okay, so basically bila dia kata kiranya dia akan ada 2 orang anak. So basically berapa apakah ruang sampel ataupun kesudahan yang bakal berlaku kan untuk menentukan jantina anak dia tadi. Okay, so kalau kita tengok penyelesaian dia ialah tengok ruang sampel. Yang pertama ialah lelaki-lelaki. Basically boleh jadi anak pertama lelaki, anak kedua pun lelaki juga kan. So kesudahan yang pertama. Kesudahan yang kedua boleh jadi anak pertama tadi lelaki, anak kedua tadi perempuan. Betul tak? Okay, so itu dikira kesudahan yang kedua. Kesudahan yang ketiga boleh jadi anak pertama perempuan and then anak kedua perempuan. Kan? Kesudahan yang keempat boleh jadi juga anak pertama dia perempuan tapi anak kedua dia lelaki. Kan? So senaraikan semua kesudahan yang mungkin akan berlaku and then you akan dapat total bilangan kesudahan dia ataupun bilangan ruang sampel ialah 4 kan. Kalau tengok kita buat dari sudut table pula, kalau perasan kat sini, kenapa LL tu kita tak hitamkan? Kalau yang tadi tu kita ada benda kita hitamkan kan. Sebab kat sini logiknya boleh jadi untuk anak pertama dia dapat lelaki and then anak kedua pun dia dapat lelaki juga. Macam kalau case tadi sebab tanpa pemulangan you pegang buku tu kan. So tak logik lah untuk you dapat another buku maths, betul tak? Sebab buku maths you dah pegang, betul tak? Macam dalam kes ni, kalau you, kali pertama dia melahirkan anak lelaki, logik je untuk kali kedua dia dapat anak lelaki juga, kan? Macam tu. So sama juga, let's say kalau kali pertama dia dapat anak lelaki, kali kedua dia dapat anak perempuan pun logik juga. Ataupun kali pertama dia dapat anak perempuan and then the second child would be boy. Kan, logik juga. Ataupun first child akan jadi girl and then the second child jadi girl pun logik juga. Kan. So, untuk dari segi formulanya, kita boleh cakap peristiwa A ataupun peristiwa yang berlaku pada anak pertama boleh jadi anak pertama tu lelaki ataupun perempuan. So, bilangan kesudahan dia ialah 2. Okay. Untuk anak yang kedua pula ataupun peristiwa yang B boleh jadi anak kedua tu akan jadi lelaki ataupun perempuan juga. Ataupun kita boleh cakap bilangan kesudahan dia juga ialah 2 merujuk pada lelaki dan perempuan. Okey. So bila kita nak kira bilangan kesudahan dia 2 darab 2 sama dengan 4. Okey, kira sampel awak cukup tak? 1, 2, 3, 4 cukup. So basically cukup lah. Macam tu. Pastikan you kira formula you ni 4 and then you buat sampel ni pastikan cukup. This one dapat 1, 2, 3, 4. So maksudnya betul lah apa yang you buat tu. Kalau you dah kira tiba-tiba you dapat 4 tapi dekat sini you kira you dapat 3 je, terus ruang sampel you, baik you recheck balik lah kan. Maybe ada something yang kata tidak. Okay, so tu saja untuk session hari ini. Nanti next kita akan cover 2 subtopik. Okay, so tu je lah untuk recap hari ini. Okay, this one untuk kita punya rajah pokok. Sama juga kalau macam tadi you nak buat rajah pokok yang macam tadi tu kan. Boleh juga. Then you akan dapat result pun yang sama. Kan anak pertama lelaki. Ni this one merujuk pada anak pertama lelaki. This one merujuk pada gender untuk anak kedua. Kan boleh jadi anak pertama dapat lelaki, anak kedua dapat lelaki. Boleh jadi juga anak pertama dapat lelaki, anak kedua dapat perempuan. Ataupun maybe first child akan jadi perempuan and then second child akan jadi lelaki, ataupun first child akan jadi perempuan, second child pun akan jadi perempuan. So logik juga. Boleh juga ulang rajah pokok. Okay, so itu je untuk hari ini. Next week kita akan cover tentang kebarangkalian peristiwa bergabung, cover 2 subtopik. Okay, so itu je untuk hari ini. Bye, Assalamualaikum.